Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dikasihi. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bersama-sama dengan TV9 dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Tajuk perbincangan kita bermula semalam ialah Jahiliyah abad ke-21. Namun pada pagi ini Dr. Daniel yang kerdil teringat kepada Nabi SAW. Maka izinkan Dr. Daniel yang kerdil bercakap terlebih dahulu tentang Nabi SAW, menyingkap sedikit sebanyak tentang sejarah baginda. Terutamanya ada dua pertanyaan persoalan yang sering dihadapkan kepada Dr. Daniel. Pertama sekali, Dr. Daniel tolong ceritakan tentang Nabi sebagai seorang suami. Indah sungguh permintaan itu. Nabi SAW merupakan suami yang tidak ada tolak bandingannya. Seperkara yang hendak saya ceritakan ialah Nabi tidak pernah mengherdik isterinya. Nabi tidak pernah mengasari isteri baginda. Nabi tidak pernah mendera, memukul isteri-isteri baginda. Maka kita, wahai para suami, berlemah lembutlah dengan isteri-isteri kita. Bagi sesiapa yang memukul isteri, suka mendera isteri, ingatlah, mereka seperti itu tidak mencontohi Nabi SAW sebagai seorang suami yang amat unggul. Aisyah berdasarkan riwayat yang sahih mengatakan, apabila baginda berada di rumah, baginda akan menolong melakukan kerja-kerja rumah bersama para isteri. Bila masuk waktu solat, baginda seolah-olahnya melupakan kami, terus memberikan tumpuan kepada solat. Itu contoh tentang Nabi sebagai suami. Dr. Daniel, ada lagi satu pertanyaan tentang Nabi. Bagaimana Nabi memimpin para sahabat? Maka saya teringat tentang satu episod sejarah. Episod yang berkaitan dengan Perang Khandaq ataupun Perang Ahzab. Tuan-tuan perempuan, tahukah cerita tentang perang ini? Ketika berlaku peperangan ini, baginda dan para sahabat memutuskan untuk mengorek sebuah parit. Sebab itu nama perangnya Perang Parit ataupun Perang Khandaq. Para sahabat yang mengikut Imam Bukhari, jumlahnya lebih kurang 1,000 orang. Mereka mengorek parit. Nabi tidak datang sekadar merasmikan program korek parit. Datang cedok seketul dua balik ke rumah. Tidak. Nabi SAW bersama-sama mengorek parit bersama para sahabat. Kemudian para sahabat amat kelaparan. Mereka mengadu kepada baginda. Tapi akhirnya baru mereka sedar. Baginda lagi lapar. Baginda tidak menjamah makanan selama 3 hari berturut-turut. Dan baru mereka sedar, baginda Nabi telah mengikat beberapa ketul batu di bahagian perut baginda untuk menampakkan baginda teramat lapar. Ada sahabat bernama Jabir balik ke rumah beritahu isteri tentang kelaparan kelaparan Nabi. Maka isterinya pun menyediakan sedikit makanan. Dan isteri berpesan kepada Jabir yang merupakan suaminya, wahai suamiku, makanannya tidak begitu banyak. Jemput hanya Nabi dengan beberapa orang sahabat saja ya. Maka Jabir beritahu Nabi, tak banyak, hanya untuk Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja. Apa Nabi buat SAW? Nabi jemput 1,000 orang sahabat. Jom kita pergi ke rumah Jabir. Nabi tak hendak makan seorang diri. Nabi tidak mahu baginda kenyang, sahabat lapar.
Ini cerita ringkas tentang Perang Ahzab. Saya peringatkan diri saya dan kita semua tentang kisah Perang Ahzab ini, terutamanya dengan izin para pemimpin. Contohilah Rasulullah. Sahabat lapar, baginda lagi lapar. Jangan rakyat lapar, susah, kita di atas mewah senang. Jangan jadi begitu, sebab kita nak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasihkan baginda. Dr. Daniel teringat Nabi pada pagi ini, sebab itu saya mulakan dengan sedikit kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada tajuk kita, Jahiliyah abad ke-21. Mari kita mulakan perbincangannya berdasarkan ayat Quran yang akan saya bacakan dari surah Al-Ahzab ayat 32 hingga ayat ke-34, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala tahdha'na bil qaul فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. Al-Ahzab 32 hingga ke ayat 34 yang bermaksud, wahai isteri-isteri Nabi, kamu bukanlah seperti wanita-wanita lain jika kamu bertakwa kepada Allah. Justru janganlah kamu berkata-kata dengan suara yang lembut manja ketika bercakap, kerana yang demikian itu akan menimbulkan keinginan negatif bagi orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maka hendaklah kamu bercakap secara makruf, secara yang baik. Dan hendaklah kamu, wahai isteri-isteri Nabi, tetap tinggal di rumah kamu. Dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Dan tegakkanlah solat dan keluarkanlah zakat. Dan taatilah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya daripada segala kekejian. Dan ingatlah, serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu daripada ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dan juga daripada Al-Hikmah, iaitu sunnah Rasulullah. Sesungguhnya Allah maha halus pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, ayat-ayat tadi menceritakan tentang perintah Allah terhadap isteri-isteri Nabi. Kita merasakan sebagai isteri-isteri kepada pemimpin umat Islam, sudah pasti isteri-isteri Nabi hidup mewah, hidup senang. Rupa-rupanya tidak sedemikian rupa. Isteri-isteri perlu menjadi orang yang lebih taat berbanding orang lain, lebih baik berbanding orang lain. Maka ayat-ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan kehendak Allah ke atas isteri-isteri baginda. Menjaga pakaian, menjaga suara, menjaga pergaulan, sebab mereka tidak seperti orang lain. Maka ayat-ayat yang kita bacakan tadi memfokuskan tentang jahiliyah. Jahiliyah yang kita kaitkan tadi ialah tabarruj jahiliyah. Kita sedang fokuskan tadi tentang tabarruj jahiliyah.
Apa dia tabarruj jahiliyah? Iaitu perhiasan jahiliyah. Kita akan perincikan tentang perhiasan jahiliyah ini sekejap nanti sebab sudah ada panggilan nampaknya. Silakan insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Dr. Daniel yang dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Sini Timur Pekan ya doktor ya. Ya Cik Umar. Saya nak tanya satu lagi perkara ni doktor ya, mengenai jahiliah abad ke-21 ni. Ya. Seperti kita sedia maklum akhlak Nabi ada Al-Quran itu doktor ya. Betul. Semua orang tahu doktor ya. Jadi permasalahan sekarang ni doktor ya. Ya. Pihak musuh Islam dia sering memberi dugaan cobaan kepada ni umat Islam ni ialah 4S ya doktor ya. S yang pertama itu shirt pakaian ni. Yang kedua S ialah ni song ni, nyanyian ni doktor. Ya. Semua orang pakaian kadang-kadang kita ikut jahiliah lagi. Ya. Nyanyian cukup melalaikan, suka Ya. menyanyi daripada berzikir. Yang ketiga itu sport ini, Ya. iaitu sukan ni. Orang suka tengok bola sampai pukul 2 pagi, pesenggang mata doktor ya. Ya. Ya, yang keempatnya ialah ni yang kata smoke tadi, merokok ni. Ya. Ni 4S ini cukup bahaya ni doktor. Ini dugaan yang paling hebat yang dihadapi sekarang ni. InsyaAllah. Persoalan saya doktor ya. Ya. Macam mana cara ataupun formula untuk kita mengatasi daripada apa ni yang di apa perkara ini yang dianjurkan oleh pihak musuh-musuh Islam. Contohnya barat ni doktor ya. Itu saja persoalan saya doktor. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus daripada Cik Omar. Jadi insya-Allah kita akan menjawabnya selepas ini. Rehatlah seketika. Stay tune. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allahumma ihdina. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama-sama dengan Yang Kerdil, Dr. Daniel di pagi ini. Cik Omar bertanyakan tentang jahiliah berdasarkan 4S yang disebutkan tadi. Tak perlu saya ulangi 4S itu. Bagaimana umat nak menjaga diri mereka daripada dipengaruhi jahiliah ini. Saya teringat sabda Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, Allah permantapkan ilmu agamanya. Maka dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW mengaitkan kebaikan seseorang dengan kefahaman agama. Kebaikan seseorang dikaitkan dengan fiqhun fid din. Fiqhun fid din ialah kefahaman agama. Maka di situlah kita bermula. Bila kita memahami din, memahami agama dengan baik, maka kita tahu apa yang hak, apa yang batil, apa yang salah, apa yang betul, maka mudahlah kita mengikut yang betul itu. Maka saya nak menyambung tentang tabarruj jahiliyah yang saya bacakan tadi berdasarkan Al-Ahzab 33. Tabarruj jahiliyah ini perhiasan jahiliyah. Imam Qatadah mentafsirkan tabarruj ini sebagai di zaman jahiliyah wanita-wanitanya berjalan secara mengiurkan di hadapan lelaki. Itu tabarruj jahiliyah. Berkata Imam Muqatil Ibnu Hayyan, yang dikatakan tabarruj jahiliyah itu ialah wanita zaman jahiliyah dahulu, mereka pakai tudung macam scarf, tapi masih nampak leher, masih nampak orang kata rantai, masih nampak subang. Itu jahiliyah kuno. Maka datanglah ayat Quran mengatakan وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ. Labuhkan tudungmu hingga tutup leher dan dada. Itulah yang berpandukan syariat sekarang. Maka yang tidak mengikut itu, mereka bertabarruj. Maka di abad ke-21, kita lihat tabarruj ini, perhiasan ini datang dalam bentuk yang cukup menggerunkan. Wanita-wanita moden sudah mendedahkan badannya sedemikian rupa sehingga bukan lagi wanita itu berada di status separuh bogel, bukan separuh bogel, minta maaf menggunakan kalimat ini, bukan lagi separuh bogel, 3 suku bogel sekarang. Ini jahiliah abad ke-21. Sehingga akhirnya
manusia melakukan seks bebas secara umum di publik. Inilah tabarruj jahiliyah yang wujud di abad ke-21. Itu jahiliyah pertama. Jahiliyah yang kedua yang Quran sebutkan adalah berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 50. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, Allah menekankan tentang jahiliyah yang kedua, iaitu hukmul jahiliyah. Hukum hakam jahiliyah. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka manusia memilih hukum hakam jahiliyah? Tidakkah Allah itu paling baik hukum hakamnya bagi mereka yang yakin. Maka pada abad 20, kita lihat hukum hakam Allah, undang-undang Allah dipermain-mainkan. Sehingga pada abad 21 ini paling menggerunkan ialah orang Islam sendiri terpengaruh dengan Barat sehingga hukum hakam Allah tentang pesaka nak diubah. Saya pernah terdengar di Pulau Pinang ada golongan yang datang nak mengatakan, oh jika suami boleh menceraikan isteri, jika suami boleh mentalak isteri, sekarang kita nak mengatakan isteri juga boleh mentalak suami. Begitu sekali jahiliyah hukum hakam hari ini, mereka nak ubah hukum hakam undang-undang Allah sedemikian rupa. Maka ini hukmul jahiliyah, hukum hakam jahiliyah, insya-Allah. Sebelum saya meneruskan, mari kita baca email yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Pertama sekali dari Puan Suhaila Abdul Rahim dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, apakah ciri-ciri dalam kehidupan kita hari ini yang mudah menggambarkan jahiliyah abad ke-21? Ya, apakah ciri-ciri yang menggambarkan jahiliyah abad ke-21? Saya meraih soalan ini, Masya Allah. Kita nampak antara cirinya ialah yang menonjol sekali, orang yang tak layak dijadikan ikon menjadi ikon. Orang yang tidak layak menjadi idola menjadi idola. Jika di zaman Nabi SAW, ikon ialah siapa? Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, ilmuwan, cendekiawan. Tapi hari ini, ciri menjadikan ikon dari kalangan yang bertakwa, dari kalangan ilmuwan sudah berubah. Hari ini ikon manusia terutamanya Gen Y, anak-anak muda, bro, mereka jadikan ikon siapa dia? Pelakon, penyanyi, penari, pelawak, pemain bola sepak. Itu ikon. Bukan ilmuwan, bukan orang yang tunduk taat kepada Allah. Itu ciri jahiliyah sekarang. Ikonnya yang dipujanya golongan yang tak layak dipuja, tak layak dijadikan ikon. Itu contoh pertama. Contoh kedua yang berkait dengan ciri yang menggambarkan jahiliyah pada hari ini ialah manusia ini ikut nafsu. Mereka nak buat apa yang mereka suka. The most important thing in my life is I do what I want. I do what I want. I do what I wish to do. Itu yang membahayakan hari ini. Maka kita lihat orang pun bergaul bebas, berpelukan tanpa malu, tanpa silu. Ini membimbangkan. Sehingga akhirnya kita lihat meledak budaya hedon. Budaya hedon ini apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Budaya nak seronok saja. Itu budaya hedon. Akhirnya keseronokan yang menonjol ialah keseronokan yang berkaitan dengan kejantinaan. Iaitu yang berkaitan dengan seks. Lelaki cari wanita, wanita cari lelaki, bersuka-suka di Facebook, kemudian bersuka-suka di alam nyata. Pertama bersuka-suka di alam maya, kemudian bersuka-suka di alam nyata. Lahirlah budaya hedon, budaya yang hendak memuaskan nafsu sesuka hati. Ini gambaran-gambaran yang menakutkan. Maka kita nak faham agama, seperti yang saya sebutkan tadi, fiqhun fiddin, kebaikan dikaitkan dengan kefahaman agama. Kemudian bila kita faham, kita hayati. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah. Ya, email yang kedua oleh Puan Fatriah dari Pasir Gudang, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah jahiliyah abad ke-21 boleh dikaitkan dengan jahil pemikiran? Saya bertanya soalan ini kerana semakin tua dunia, semakin banyak tindakan manusia yang merosakkan bumi ini.
Contoh pembangunan tidak terkawal yang menyumbang kepada pelbagai bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Ya, jahiliah pemikiran benar. Sebab itu saya kaitkan dengan hadis tadi. Kebaikan dikaitkan dengan kefahaman agama. Kefahaman agama berkait rapat dengan pemikiran. Jadi, acuan minda kita akan melahirkan acuan tindakan. Jika acuan minda kita jahiliah, acuan tindakan kita jahiliah. Cara fikir kita, mindset kita jahiliah, melahirkan tindak tanduk yang jahiliah. Sebab itu, Islam mewajibkan umat Islam menguasai ilmu din. Apatah lagi ilmu fardu ain. Ditambah dengan ilmu agama yang tambahan. Agar mindset kita betul. Apa beza orang-orang Arab sebelum dia peluk Islam dengan selepas dia peluk Islam? Orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka berada di era jahiliah. Maksud era jahiliah bukan salah pada zaman. Salah kepada manusia yang cara fikir mereka jahiliah. Mereka melahirkan zaman jahiliah. Akhirnya mereka berperang sesama sendiri sebab isu yang kerdil. Akhirnya ada kabilah-kabilah tertentu, jika dikurniakan anak perempuan, dia tanam anak perempuan hidup-hidup sebab di mindanya mengatakan anak perempuan mengaibkan, anak perempuan memalukan. Maka apa yang dia faham itu melahirkan tindakan menanam anak perempuan yang hidup-hidup. Semua ini bermula dari pemikiran. Sebab itu pada hari ini kita mahu umat Islam mantap ilmunya. Dan ilmunya mantap itu mesti bertunjangkan tunjang-tunjang yang Allah dan Rasul mahu. Iaitu berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu saya nak paparkan satu ayat dari surah Al-Isra ayat 9. Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sampai ke hujung ayat. Sesungguhnya Al-Quran ini mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwam. Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala mentafsirkan aqwam sebagai yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Tafsiran oleh Imam Qurtubi. Dalam bahasa yang mudah, Quran ini, wahyu Allah ini mampu membawa kita kepada sesuatu yang paling benar, paling adil, paling tepat. Iaitulah aqwam. Itu jaminan ilahi. This is a guarantee from Allah. Berkaitan dengan Al-Quran. Sebab itu kita nak faham wahyu, nak faham Quran, supaya dengan kefahaman itu, cara fikir kita betul, hilanglah jahiliah. Dengan cara fikir yang betul itu, tertegaklah kebenaran Islam, bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Kita sudah bicarakan dua jahiliah. Dalam Al-Quran, kalimat Al-Jahiliyah diulangi 4 kali. Dalam Al-Quran, kalimat Al-Jahiliyah diulangi 4 kali. Maka pada pagi ini, Dr. Dina nak bicarakan 4 Al-Jahiliyah yang dibicarakan Quran ini. Telah saya sebutkan tadi, yang pertama, tabarruj jahiliyah, berkaitan dengan perhiasan pergaulan. Sehingga hari ini melahirkan seks bebas yang menakutkan. Yang kedua, hukmul jahiliyah. Jahiliyah di penjuru hukum hakam dan undang-undang. Yang pada hari ini kita melihat ada golongan Islam sendiri nak ubah hukum hakam yang berkait dengan umat Islam sendiri. Begitu berani mereka. Maka jahiliyah yang ketiga berkaitan dengan zonnal jahiliyah. Berdasarkan surah Ali Imran 154. Zonnal jahiliyah ini berkaitan dengan surah Ali Imran 154 yang menceritakan tentang perang Uhud. Ketika berlaku perang Uhud, adalah umat Islam terkena sedikit pukulan dari musuh-musuh Islam. Nabi SAW patah gigi baginda, ada sahabat yang meninggal dunia, malah riwayat mengatakan lebih kurang 70 orang sahabat yang mati syahid ketika itu di perang Uhud. Jadi ada satu golongan yang digelarkan sebagai golongan munafik. Golongan munafik ini golongan berpura-pura Islam. Mereka mengeluh, mereka mengatakan, kalau kita tak ikut Nabi lah ketika perang Uhud ni, rasanya kita tak dapat bala ni. Jadi itu yang Allah sebut sebagai zonnal jahiliyah. Zonna sangkaan buruk terhadap Allah. Dalam bahasa mudah, kalau kita tak ikutlah Nabi Muhammad, tak ikut Muhammad, kita selamat. Maka hari ini ada orang seperti itu.
Kalau kita lah tak ikut Islam, rasa lebih maju. Kalau kita tak ikut Allah, rasa lebih elok. Itu zonal jahiliyah, sangkaan buruk terhadap Allah dan terhadap Islam. Maka kita akan kupas lagi bab ini selepas ini. InsyaAllah kita berehat seketika. Stay tune. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its. Ya, terima kasih masih bersama dengan kami. Alhamdulillah dalam rancangan Tanyalah Ustaz bersama dengan Al-Qadir Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Kita sudah bicarakan tabarus jahiliyah, jahiliyah perhiasan. Kita telah selesai membicarakan tentang hukmul jahiliyah, jahiliyah hukum hakam dan undang-undang. Kita baru bicarakan tadi tentang zonal jahiliyah, sangkaan buruk terhadap Allah, Rasul, Islam dan juga apa yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi pada hari ini abad ke-21 ada sebahagian manusia pandang buruk dengan Allah. Jadi sebagai contoh berlaku tsunami tahun 2004. Mereka pertikaikan Allah. Ini abad ke-21. Mengapa Allah buat begini? Mereka pertikaikan Allah. Dan paling dahsyat pada abad 21, tuan-tuan dan puan-puan, contoh di Amerika, ada seorang senator Nebraska. Senator dari Nebraska, dia saman Tuhan di mahkamah. Tak pernah kita dengar berlaku sebelum ini hal ini. Berlaku pada abad ke-21. Senator ini saman Tuhan di mahkamah. Mengapa dia saman Tuhan? Sebab God create all the natural disasters all over the world. Kerana Tuhan ini telah menimbulkan banyak malapetaka di seluruh dunia. Saya nak saman Tuhan di mahkamah untuk Tuhan dihukum. Subhanallah. Jahiliyah abad ke-21, manusia saman Tuhan. Ini satu bentuk zonal jahiliyah, malah zonal jahiliyah yang amat teruk. Dan kadang-kadang orang Islam pun ada perangai-perangai jahiliyah itu. Kalau kita ikut Islam ni okey ke? Sebab itu jika orang bertanya Dr. Daniel, kalau ikut Islam betul-betul ni okey ke Dr. Daniel? Saya berkata dengan lantang, okey. Tak ikut itu KO. Sebab itu ada satu firman Allah yang hendak saya paparkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira." Dan ketika ditanya pada orang yang bertakwa, orang yang meledak, menyinar iman di hati. Ketika ditanya orang itu, iaitu orang yang bertakwa, "Madza anzala rabbukum?" Apa yang Tuhanmu turunkan? Tuhanmu beritahu apa? Tuhanmu turunkan apa? Apa jawapan orang yang bertakwa? Pendek tapi mantap. Apa dia? Khairah. Khairah apa maksudnya? Baik belaka. Itu sikap kita. Itu iman. Berlawan dengan zonal jahiliyah. Zonal jahiliyah, apa yang Allah turunkan? Ada baik, tapi ada juga yang tak baik. Tapi orang yang betul-betul bertakwa, baik belaka. Baik belaka. Tak ada yang tak baik. Itu lawan zonal jahiliyah. Itu jahiliyah ketiga. Kalimat al-jahiliyah yang keempat, Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 26. Al-Fatah ayat 26, iaitu hamiyatal jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah ditafsirkan sebagai kesombongan dan fanatik jahiliyah. Ayat itu yang ada ungkapan hamiyatal jahiliyah diturunkan bersempena dengan perang ataupun bersempena dengan perjanjian Hudaibiyah. Maafkan saya. Bersempena dengan perjanjian Hudaibiyah. Perang tak berlaku, tapi berlaku perjanjian Hudaibiyah. Maka ketika Nabi SAW mengarahkan sahabat buat perjanjian, tulis perjanjian, Nabi mulakan perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Arab Quraisy marah. Tulis Bismillah cukup. Kami tak kenal Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Sombong. Kami tak kenal Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Buang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi toleransi. Okey, padam. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kami tak kenal Muhammad sebagai Rasulullah. Jika kami percaya kamu Rasul, taklah kita berperang selama ini. Padam Rasulullah.
Sahabat enggan padam. Kami iktiraf Muhammad sebagai Rasulullah. Kami tak akan padam. Nabi kata, tunjuk yang Ali mana dia yang kamu tulis Rasulullah, biar aku yang padam. Nabi toleransi, tapi yang Arab fanatik. Muhammad bukan Rasulullah. Ya, kami yang betul, dia yang salah. Fanatik itu dipanggil hamiyatul jahiliyah. Jadi orang yang fanatik dengan benda salah, fanatik dengan benda yang kufur, fanatik dengan kesesatan, dia buat benda yang melanggar syariat, tapi fanatik. Cegah kata, I am still okay. Itu orang sombong jahiliyah tu. Itu hamiyatul jahiliyah. Semoga Allah pelihara kita dari semua jahiliyah ini. Kita ada panggilan, silakan insya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya Haji Said. Ya, Haji Said. Ya. Soalan saya. Ya. Ni adakah ni isteri-isteri Rasulullah SAW itu bersifat cara umul mukmin seluruh ke semua. Ya. Berbulan dengan Rasulullah SAW. Sabit Rasulullah tak pernah sedih, tak pernah apa buat. Bermakna kata lepas tu patuh secara umul mukminin. Kalau perempuan yang keempat, perempuan yang keberapa pun macam. Sedangkan kita orang awam ni perempuan yang pertama masuk yang kedua pun boleh lah. Tak secara bergolan secara umul mukminin. Adakah itu bersifat secara perempuan isteri-isteri Rasulullah SAW itu secara bersifat secara umul mukminin. Tapi yang boleh taat kepada Allah Taala. Tapi Rasulullah pun baik dengan mereka. Boleh saya? Ya, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ya, memang isteri-isteri baginda radhiyallahu anhunna mereka hebat. Dan kita menggelarkan mereka sebagai ummul mukminin, seolah-olahnya mereka ibu bagi semua orang mukmin. Seolah-olahnya kita hormat sehormat-hormatnya, seolah-olahnya mereka ibu bagi kita. Kita hormat ibu kita, hormat sungguh-sungguh. Maka isteri-isteri baginda kita hormat sungguh-sungguh seperti ibu kita. Sebab itu kita cukup terkilan malah marah dengan golongan Syiah. Ketika sebagai contoh mereka maki hamun Aisyah radhiyallahu anha. Mereka maki hamun isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Golongan Syiah. Kononnya mereka sayangi Ahlul Bait. Mereka sayangi Ahlul Bait. Jika you betul-betul sayang Ahlul Bait, mengapa you maki hamun isteri Nabi Aisyah? Isteri tercinta, baginda wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, you kutuk Aisyah padahal dia itu ummul mukminin. Sebab itu kita mengatakan Syiah memang sesat, sesat-sesatnya. Maka semua isteri-isteri Nabi ummul mukminin. Maka Syekh Said mungkin bermaksud dengan pertanyaan tadi, jadi isteri-isteri Nabi ni hebat. Sebab itu Nabi lunak. Isteri kita tak hebat. Sebab itu kena penampang juga. Jangan. Kalau gitulah maksudnya jangan. Contoh Nabi ini forever. It is for us to follow him forever. Sampai bila-bila. Isteri kita tak sempurna, ada kelemahan. Nabi berikan satu contoh tentang isteri-isteri kita ni seperti tulang rusuk. Tulang rusuk ada kehebatannya, ada kebengkokan yang cantik. Tapi kalau kamu kasar dengan dia patah. Itu kiasan Nabi. Hadis sahih. Jadi kita macam mana pun isteri kita, kita sedar kita suami pun ada kelemahan. Maka kita kena lunak lembut dengan mereka. Isteri-isteri Nabi hebat, tapi mereka juga tidak maksum, ada kelemahan. Bagaimana Nabi tangani kelemahan isteri-isteri? Nabi tak kasar. Itu iktibar pada kita. Isteri kita juga ada kelemahan. Maka macam mana kita tangani? Ikut Nabi. Dengan kelembutan. Itu sunnah. Itu sunnah. Jangan abaikan itu. Jangan abaikan itu. InsyaAllah. Kita ada panggilan rupanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abdullah Osman dari Seremban Ustaz. Si Abdullah, ya. Ustaz, mengapa kita masih berada di zaman jahiliyah, sedangkan jahiliyah buat kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW sudah lama berlalu. Sepatutnya kita sudah arif dan ikut ajaran Al-Quran kesemuanya. Tapi nampaknya malah lebih teruk lagi.
sekarang zaman jahiliah sekarang ni, apabila bapa rogol anak dapat anak, abang berzina dengan adik dapat anak, dan kebanyakan dia sorok. Lalu mereka ini mungkin akan jadi pemimpin kita di masa depan. Jadi rosak Islam kita, doktor. Di mana silapnya kita? Sudah bersolat, berpuasa, berzakat, naik haji dan macam-macam lagi, tapi kita masih lagi di keadaan teruk daripada jahiliah zaman Rasulullah. Minta penerangan doktor. Terima kasih. Ya, mengikut Imam Al-Ghazali, ada 4 cabaran yang boleh menjadi halangan bagi kita menjadi orang baik. Pertama sekali, halangan yang merupakan cabaran yang pertama sekali ialah iblis dan syaitan. Sejak Nabi Adam, di peringkat awal, iblis dan syaitan cuba menggoda baginda dan juga Hawa. Kemudian mengacau bilau anak-anak baginda sehingga lahir hasad dengki, sehingga ada hasrat nak bunuh saudara sendiri. Di peringkat awal, kerja iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan beranak pinak sampai ke sekarang, mengacau kita Bani Adam pula. Itu pertama. Jadi jahiliah ini, seperti yang kita sebutkan semalam, dia bukan ikut zaman. Dia fenomena. Jika ada apa yang kita sebutkan tadi, ada pemujaan pada hukum hakam lain daripada Quran dan Sunnah, kita ragu-ragu tentang Allah, sangka buruk tentang Allah, jahiliah. Tak kira bila. Zaman ICT pun jika ada penonjolan jahiliah yang kita sebutkan semalam dan hari ini, maka jahiliah lah yang wujudnya di era itu. Dia tak kira zaman. Zaman bila pun ada jahiliah, maka dia zaman yang ada jahiliah. Termasuk sekarang. Jadi, apa puncanya? Sebab iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan memang yuwaswisu fi sudurin nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah dan juga wan nas. Jadi yang meniupkan was-was, itu was-was, ragu tentang Allah, ragu tentang kebenaran, siapa dia? Al-Khannas. Al-Khannas tu ialah iblis syaitan ikut tafsir ulama. Khannas. Dari kalangan siapa tu? Jinnah. Dari kalangan jin. Itu iblis yang kita tak nampak. Yang datang membisikkan sesuatu di hati kita. Kemudian ada yang terpengaruh. Yang terpengaruh itu dari kalangan manusia. Dia pun bisikan yang pada asalnya dia peroleh daripada iblis dan syaitan. Dia pun ikut dan dia bisik pada kita hasutan iblis dan syaitan. Maka iblis itu akhirnya jelmaannya dalam bentuk jin dan juga manusia. Itu yang nak saya fokuskan, kita jadi jahiliah sebab iblis syaitan serang kita. Yang kedua, nafsu. Nafsu kita sendiri. Dan kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga, dunia. Dunia dengan kecantikannya, itu halangan yang ketiga. Yang keempat, manusia. Manusia yang kita rapat, tiba-tiba orang yang jadi best friend kita itu, dia suka jahiliah. Jom ke jahiliah, itulah yang menjadikan kita akhirnya jatuh, merujuk. Semua ini, kata Al-Ghazali, ada 4 punca yang telah saya sebutkan tadi. Semoga Allah pelihara kita daripada jahiliah ini, insya-Allah. Kita berehat seketika, insya-Allah. Stay tuned. Never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions. Allahumma ihdi. Ya, terima kasih lagi bersama-sama dengan Dr. Daniel. Semalam ada orang yang salah faham dengan kenyataan Dr. Daniel. Ketika Dr. Daniel mengatakan, jangan hanya asyik an in on ban bin bon, ada yang salah faham. Jangan selawat Nabi sahaja. Jadi ada yang mengatakan, Dr. Daniel ni dia perkecilkan selawat Nabi lah. Dia perkecilkan kita, artinya tilawah Quran. Astaghfirullahalazim. Jauh sekali berniat demikian. Sebenarnya Dr. Daniel berkata demikian terpengaruh sangat saya dengan tulisan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Terlampau terkesan bila saya baca Ihya bab ghurur. Ghurur artinya tipu daya. Al-Ghazali berkata ada orang yang rajin tilawah Quran tapi dia tak pernah berminat nak kaji Quran, nak mendalami maksud Quran. Dia tertipu. Al-Ghazali berkata yang mengaji Quran tapi tak berminat untuk memahami Quran, dia tertipu. Takkan kita nak berkata pada Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali ni pelekehkan tilawah lah. Tidak kan?
Saya terkesan dengan tulisan itu. Saya juga tak pelekehkan tilawah. Tapi kita bercakap dalam konteks, jangan berhenti sekadar tilawah, tingkatkan lagi sebab itu kehendak Allah. Dan Imam Ghazali juga mengatakan antara mereka yang tertipu ialah ahli sufi yang banyak berzikir dan berselawat. Mengapa ahli sufi tertipu? Sebab mereka merasakan itu dah cukup. Mereka lupa benda lagi besar yang ada kepentingannya. Jadi saya pun terpengaruh. Sebab itu saya mengatakan tak cukup sekadar berselawat. Saya terpengaruh dengan Imam Al-Ghazali. Takkan kita nak mengatakan Al-Ghazali tengok dia perkecilkan selawat dan zikir. Tidak. Al-Ghazali berkata demikian dalam konteks kita memahami keutamaan. Jika apa yang kita buat itu berbentuk tilawah ataupun selawat menyebabkan kita mengabaikan tuntutan yang kadang-kadang lebih besar, maka itu tipu daya. Jadi doktor bercakap seperti yang dikendaki Imam Ghazali. Tapi faham sajalah Dr. Daniel ni Al-Kardil. Kadang-kadang olahan saya itu tak begitu elok, tak begitu baik. Terima kasih Allah, saya ada kelemahan, saya akan perbaiki lagi. Tapi itulah maksudnya. Akhirnya yang tersirat sebenarnya begini. Bila kita sambut Maulidi Rasul, kita nak ikut peta yang Nabi bawa. Dan peta yang Nabi bawa itulah peta Islam. Bila kita ikut peta Islam, pertama, terhindarlah jahiliah daripada kita insya-Allah. Sebab peta Islam itu peta yang ada bab kepercayaan. Macam mana kita percaya pada Allah, maka kepercayaan jahiliah terhindar. Kemudian peta itu bercakap tentang amal. Bagaimana kita beramal? Amalnya amal soleh. Maka terhindarlah kita dari amal-amal jahiliah. Bagaimana kita berakhlak? Akhlak kita mestilah mengikut Rasulullah. Maka dengan itu terhindarlah daripada perkerti-perkerti yang keji, iaitu jahiliah. Maka itulah keutamaan. Maka saya bercakap semalam dan hari ini berdasarkan itu. Jika ada kelemahan, maafkan saya akan perbaiki lagi. Tapi yang tersirat itulah niat yang ada insya-Allah. Oh, kita ada panggilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Siti dari Selangor. Ya, Puan Siti. Ya, saya ingin nak tanya tentang menyekat kelahiran ya. Zaman dulu, zaman jahiliyah tu orang membunuh anak perempuan kerana takut mengaibkan ya. Dan zaman jahiliyah moden ni sekarang ni, ramai orang tak nak anak. Dia kata anak satu aja dan dia menyekat kelahiran. Bukan orang tu sakit tu tidaklah. Kalau membawa mudarat tu tak apa jugalah. Tapi ini sehat. Dia tak nak banyak anak, takut miskin, takut nanti anak tak dapat makan. Apa hukumnya menyekat kelahiran Ustaz? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan tentang mengawal kelahiran, mencegah kelahiran. Panjang penceritaannya. Tetapi ringkasnya begini, di zaman jahiliyah, macam Puan Siti sebutkan tadi, mereka membunuh anak-anak perempuan. Adakah sama dengan perbuatan kita hari ini dalam bentuk merancang keluarga? Taklah boleh kita katakan itu jahiliah 100%. Sebab ada aspek merancang keluarga yang ulama izinkan. Iaitu yang syariah compliant. Yang ikut peta Islam. Kita kait dengan peta. Yang masih lagi dalam ruang lingkup peta kita. Peta Islam okey. Sebagai contoh, dia menjarangkan anak. Dia menjarangkan anak bagi anak itu dapat susuan 2 tahun yang lengkap. Lepas itu insya-Allah barulah dia ada keinginan nak mengandung semula. Dalam masa 2 tahun sempatlah dia mendidik apa yang perlu. Maka dia makan ubat dan sebagainya. Jadi itu diharuskan. Yang diharamkan, yang jahiliah pekan ialah yang belum berkahwin ini. Sudah makan oral contraceptive pills. Yang belum berkahwin ini makan pil. You makan pil buat apa? Adalah dengan boyfriend. That is real jahiliyah. Itu jahiliyah. Itu yang kita bimbang sekarang. Yang Barat popularkan kondom. Maaf cakap. Kita kena sebut, kena cakap juga. Sebab ini dipopularkan. Barat popularkan kondom. Safe sex kononnya. Safe sex. Okey, you nak seks ke? Tak kahwin? It is okay. Suka sama suka kan? SSS, suka sama suka. Okey, suka sama suka tak apa. Yang penting pakai kondom. Dia nampak baik tang kondom saja. Yang hubungan tidak halal, dia kata okey. That is real jahiliyah. Itu jahiliyah yang kita nak serang sekarang.
Tapi jika sudah berkahwin, dia nak merancang, ada keharusannya. Yang jahiliah pekat itu, yang belum berkahwin itu, sehingga melahirkan akhirnya di Malaysia, sudah lahir anak itu nak buat apa? Oh, malu, buang bayi. Lahirlah gejala pembuangan bayi. Gejala pembuangan bayi itu, gejala itu terhasil daripada apa? Yang kita sebut tabarus jahiliah tadi. Perhiasan jahiliah. Mencantikkan diri, menghiaskan diri, menggoda sebagainya. Yang tergoda, akhirnya berzina, dapat anak, buang anak. Satu proses yang cukup menggerunkan. Maka itulah yang kita nak kaitkan dengan jahiliah moden pada hari ini dan kita kaitkan dengan tabarus jahiliah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Kita di penghujung rancangan pada pagi ini, terima kasih sebab sudi menonton. Maka jahiliah ini telah kita sebutkan tadi, ada 4 bahagian. Tak perlu saya ulangi, tapi yang paling penting pada hari ini ialah kita hendak memahami Islam secara yang betul. Secara yang betul artinya berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Islam yang kita fahami itu biarlah Islam bersumberkan sumber-sumber autentik. Kadang-kadang kita sebut Islam tapi sumbernya tidak betul. Nasnya, dalilnya tidak sahih. Kita beramal dengan benda yang tidak autentik, tidak sahih. Saya bimbang, akhirnya kita rasa baik tapi sebenarnya jahiliah. Sebab itu, ilmu kita mesti autentik. Mesti sahih. Itu pertama. Justru kena ada metodologi yang betul. Nak belajar agama, kena ada metodologi yang betul. Kemudian, kena ada mentor yang betul. Belajar, kena ada gurunya. Tak salah kita baca Quran, kita baca sendiri-sendiri. Tapi kena ada juga gurunya untuk guide kita, untuk beri tunjuk ajar pada kita. Maka bila kita faham Islam dengan betul, apa jadi pada kita? Kita jadi betul. Justru apa yang Allah tuntut kepada kita ialah dalam bentuk sebuah doa yang dirakamkan dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratul mustaqim. Jalan yang lurus ini, ungkapan ini Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran. Dalam ayat lain. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ikutlah sirati mustaqim. Ikutlah ia. Fattabi'u. Allah ulang-ulangi. Mengapa? Sebab dia penting. Justru bila kita berada di siratul mustaqim, kita terkeluar daripada jahiliah. Maka untuk berada di atas siratul mustaqim itulah kita perlukan ilmu bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Alhamdulillah, saya mengharapkan setelah mengupas bab jahiliah secara dasarnya berbalik pada Quran dalam bentuk yang dapat difahami. InsyaAllah besok pagi saya akan perincikan lagi dalam bentuk sekularisme, hedonisme, saintisme, machiavellianisme dalam bentuk perincian insyaAllah. Semoga Allah redha dengan doktor yang kerdil. Semoga Allah redha dengan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi besok pagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصراط المستقيم يا الله. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light
questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back home. I have tasted something of your love. A nameless restlessness fills me. In my silences I still hear your voice.